Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang Jumaat. Salam pertemuan daripada program Hamba Ilahi siri yang ke-64, di mana kita akan membaca daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang ada kebaikan padanya. Lalu mohon maaf kita bersiaran lewat sedikit kerana Shah Alam pun hujan lebat. Tadi saya dalam perjalanan daripada Semenyih ke Shah Alam. Moga-moga pertemuan ini pertemuan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan sahabat, saya nampak dalam komen ada Hardi Suhaimi, Azima, Zimadon, Siti Nur Aisyah, Rodita binti Osman, Zuraida Sidi, Azima, Arif Taib, Zahara Aliyah, Salabiyah Sa'ad, Yaya Lia, Hasiyah Nun, Aminah Hitam, Ummi Akasha, Nur Ruhidah, Galid Spirit, kemudian Nadia Iswana Ismail, Zakia Muhammad Nin, Zainur Rafa, Neni Ros, kemudian Laila Umar, Siha Cika, Nafisa Ahmad, Kak Karimah, Faridah Hamdan, Muslimah Mahmud, Ummi Zaihadi, Hazita Yaakob dan juga Nurazia Mukhtar serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Bagaimana suara saya? Saya harap suara saya pada petang ini jelas. Saya pasti ada daripada kalangan sahabat-sahabat yang hujan di tempat mereka. Kami di Shah Alam baru sahaja reda di Seksyen 13. Lalu bagaimana suara saya? Saya harap suara saya adalah jelas, dan kalaulah jelas mohon maklumkan jelas daripada mana. Sebelum kita teruskan, apa kata kita sama-sama perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Jom kita lihat yang memberi maklum balas. Nur Asiah Pucong jelas, Kak Laila Umar Bangi jelas, kemudian Nur Zimah Hasbullah jelas, Kak Siti Mazura jelas, kemudian Zimadon Ceras jelas, Seri Kembangan jelas, kemudian ramai yang kata jelas, daripada KT jelas, daripada typing jelas, video dengan audio daripada Kampung Pandan, Tampin, Seri Kembangan, kemudian Perak Tengah, ramai yang kata jelas. Terima kasih di atas maklum balas yang diberikan. Jom hari ini kita sambung daripada muka surat 119. Mohon sahabat catatkan muka surat 119, riwayat yang ke berapa ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Riwayat tak ditulis riwayat yang keberapa di sini. Lalu menceritakan tentang ucapan selepas takbiratul ihram, muka surat 119 pada perenggan yang terakhir. Muka surat 119 pada perenggan yang terakhir. Ahlan kepada sahabat-sahabat. Okey, terima kasih kepada semua. Jom kita baca. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, mula-mula kena baca doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian doa yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa ant
anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kita dah baca dah semalam. Ini adalah riwayat yang kedua yang Imam Nawawi bawakan di sini. Riwayat yang ketiga yang Imam Nawawi bawakan di sini adalah riwayat yang kita nak mulakan pengajian kita pada petang ini, doa daripada riwayat yang ketiga. Kata Imam Nawawi, riwayat yang ketiga, Allahumma, sama-sama sahabat ikut. Kerana ini adalah yang baru. Lalu sama-sama sahabat ikut. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Maka ini adalah riwayat yang ketiga yang kita nak baca pada petang ini daripada doa iftitah. Lagi sekali kita baca, saya harap sahabat-sahabat ikut. Lagi sekali kita baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Maka daripada mana Imam Nawawi tak sebutkan daripada riwayat mana. Namun Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ketika mana mencari takhrij bagi hadis ini, kata Imam Ibn Hajar, ianya adalah hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Ibn Rahwayh dan juga Al-Humaidi. Lalu Ahmad, kemudian Ibn Rahwayh dan juga Al-Humaidi. Kata Imam Ibn Hajar, wa thabata fis sahihain, doa ini ada juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maka itu 4-5. Lalu Ahmad, Ibn Rahwayh, kemudian Humaidi, kemudian Bukhari dan Muslim. Yang keenam kata Imam Ibn Hajar, wa rawahun Nasa'i, ada juga dalam riwayat Nasa'i. Wa Abu Daud, ada juga dalam riwayat Abu Daud. Yang ke-8, wa Ibn Majah. Yang ke-9 adalah wa Ibn Khuzaimah. Yang ke-10 wa Ibn Hibban, dan yang ke-11 wal Baihaqi, dan yang lain-lain kata Imam Ibn Hajar daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka apakah riwayat daripada 6 kitab riwayat kata Imam Ibn Hajar rahimahullah doa ini? Doa yang mana dibaca selepas daripada mengangkat takbir ketika mana doa iftitah. Maka ini adalah dia punya sumber-sumber rujukan kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Lalu antaranya dalam riwayat Baihaqi, hadis ini berbunyi dalam riwayat Baihaqi yang mana daripada Abu Hurairah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana mengangkat takbiratul ihram ataupun mengucapkan takbiratul ihram dalam salat, sakata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdiam seketika. Qabla an yaqra, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan bacaan. Sebab Nabi imam, maka sebelum mulakan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Maka pada waktu itu Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, beliau bertanya, wahai utusan Allah, bi abi anta wa ummi,
Aku tebus ibu dan ayahku untukmu wahai Rasulullah. Ra'aitu sukutaka bainat takbiri wal qiraah. Aku melihat engkau ada berdiam di antara takbiratul ihram dan juga pembacaan surah. Madza taqul? Apa yang engkau buat ataupun yang engkau ungkapkan pada waktu itu? Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ditanya oleh Abu Hurairah apa yang Nabi baca pada waktu Nabi diam, maka datanglah doa ini, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Apakah terjemahannya? Allahumma, ya Allah, ba'id, jauhkanlah, baini, di antaraku, wa baina, dan di antara, khataayaya, dosa-dosaku, seperti mana ba'atta, dikau jarakkan, dikau jauhkan di antara masyriq dan maghrib. Kenapakah kita minta Allah jauhkan kita daripada dosa seperti mana jauhnya di antara timur dan barat? Maka di sini kata Ibnu Daqiqil Aid ketika mana mengupaskan makna kenapakah tashbih yang Nabi buat ketika mana kita minta untuk dijauhkan daripada dosa, jarakkanlah ya Allah seperti mana dikau jarakkan, dikau jauhkan antara timur dan barat. Maka pada waktu itu kata Ibnu Daqiqil Aid, wa mawqi'ut tashbih annal tiqa'al masyriq wal maghribi mustahil, adalah seperti mana mustahil dan tak mungkin berlaku pertemuan di antara timur dan barat. Lalu kita sedang meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah mustahil adanya perbuatan dosa daripada aku. Jauhkan ya Allah, jauhkan seperti mana dikau jauhkan antara timur dan barat. Pada waktu itu mustahil timur dan barat bertemu, maka dikau jadikanlah mustahil untuk aku melakukan dosa. Peliharalah aku, bantulah aku, bimbinglah aku. Maka sebab itu kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, lalu perumpamaan ini menunjukkan faka'annahu arada la yabqa iqtirabaz dzunub bil kulliyah, seolah-olah langsung tak nak dekat dengan dosa. Sebab itulah kita minta, ya Allah jauhkanlah aku di antara aku dan dosa-dosa seperti mana dikau jauhkan di antara timur dan barat. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita doa ini, Allahumma, ya Allah, naqini, bersihkanlah daku, min, daripada, khataayaya, dosa-dosaku, kama, seperti mana, yunaqqas thawbul abyadu minad danas, dibersihkan pakaian putih daripada kotoran. Kenapakah pada waktu itu pakaian putih disebut sebagai perumpamaan? Nak menunjukkan orang apabila pada waktu itu pakaian putih dia terkena kotor, maka pada waktu itu dia akan terus bersihkan. Dia bukan jubah hitam, ini jubah putih. Sebab kalau ada kotor terus nampak. Samalah juga kita nak ambil berat tentang dosa kita dengan bertaubat, dengan beristighfar. Seolah-olah orang yang ada pakaian putih dia ambil berat tentang pakaian dia. Lalu sebab itu bila orang yang pakai pakaian putih, bila ada dosa, bila ada kotor, dia terus bersihkan. Maka begitulah juga sepatutnya diri kita bila ada maksiat terus mohon ampun dan taubat. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua yang kita boleh dapat daripada sini kata Ibnu Allan pada perkataan bahawa bersihkanlah seperti mana pakaian bersih, pakaian putih dibersihkan daripada dosa. Makna yang kedua adalah pada waktu itu isyarah, adanya isyarat ila anna dzamba yusabbibu li'idlamil qalb, bahawa pada waktu itu dosa menjadi sebab kepada kotornya hati. Dosa menjadi sebab kepada dosanya hati. Lalu sebab itu dikatakan seperti mana dibersihkan kotoran daripada pakaian putih. Lalu pakaian putih jadikan, anggaplah itu hati kita. Nampak je maksiat terus taubat. Dan kotoran pada pakaian putih itu anggaplah ianya adalah dosa, yang mana bila pada waktu itu ada dosa pada pakaian, mengotorkan pakaian, maka bila adanya maksiat pada hati, maka akan menggelap dan merosakkan hati. Itulah antara perumpamaan kata para ulama daripada sudut bahasa Arab berkenaan tentang doa ini.
Seterusnya apa yang kita minta? Maka selepas kita minta jauhkan daripada dosa, yang kedua kita minta bersihkan daripada dosa. Seperti mana dibersihkan pakaian putih daripada kotoran. Yang ketiga, Nabi SAW ajar kita untuk minta, Allahumma ghsilni. Ya Allah, cucilah daku, basuhlah daku. Min khatayaya, daripada dosa-dosaku. Bithalj wal ma' wal barad. Apakah terjemahan salj? Itulah salji. Salj dalam bahasa Melayu jadi salji. Jadikan jim baris bawah je. Orang Arab sebut salj, salam jim, kita sebut salji. Dan kemudian yang kedua al-ma'. Al-ma' pada waktu itu adalah air. Wal barad, wal barad ianya memberi makna sejuk, air sejuk, tetapi diterjemahkan di sini sebagai embun. Lalu kenapa kita minta dibersihkan daripada dosa seperti mana air membersihkan, salji membersihkan, dan pada waktu itu embun membersihkan daripada sesuatu? Maka sebenarnya kata banyak pandangan dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah, banyak pandangan kenapa hanya 3 benda ini. Itulah as-salj, salji, al-ma, air, al-barad yang diterjemahkan sebagai embun. Maka kata Imam Turbashti, innama khussa, sesungguhnya dikhususkan hanya 3 benda ini pada sebutan, li'annaha manzilah, kerana seolah-olah apabila manusia itu ada kotoran, la yumkinu husulut taharah, maka manusia pada waktu itu tidak boleh bersihkan dirinya daripada hadas, daripada najis yang sempurna, kecuali dengan salah satu daripada 3 ini. Daripada walaupun adanya sungai, adanya laut, tetapi pada waktu itu selalunya daripada 3 inilah yang terbaik, daripada salji, daripada embun, dan juga daripada air. Lalu ini 3 doa kita minta. Bayangkan belum mula baca Al-Fatihah lagi, kita dah minta dijauhkan daripada dosa, minta dibersihkan daripada dosa, dan lagi sekali minta dicucikan daripada dosa. Moga-moga bila kita istiqamah amalkan doa ini, Allah kabulkan dan Allah bersihkan kita, diri kita, keluarga kita daripada dosa. Kerana setiap manusia itu buat dosa. Sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap daripada anak Adam manusia itu melakukan dosa. Namun siapakah yang paling baik? Nabi ajar yang paling baik adalah orang yang bila buat dosa dia bertaubat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Lalu dan sebaik-baik orang yang bila buat dosa dia bertaubat. Dan orang yang bila bertaubat daripada dosa, maka dosa itu Allah hilangkan, Allah hapuskan daripada buku catatan amalan, bahkan daripada sebutan. Seolah-olah dah tak ada dah dosa tersebut. Maka sebab itu bayangkan doa yang kita belajar semalam waktu iftitah pun dah hebat dah doa itu. Ini adalah riwayat yang lain yang kita belajar. Maka kata Imam Nawawi, Imam Nawawi tak membawakan rujukan. Kadangkala beliau begitu, beliau tak bawakan rujukan. Namun kita telah kongsikan yang mana riwayat pada petang ini yang kita baca tadi, rujukannya daripada 11 kitab. Antaranya adalah daripada Ahmad. Kita ulang lagi sekali. Yang kita baca doa tadi, Musnad Ahmad. Kemudian diriwayatkan juga oleh Ibnu Rahwayh daripada Al-Humaidi dalam musnad-musnad mereka. Kemudian ada dalam Bukhari dan Muslim, kata Imam Ibnu Hajar. Kemudian yang keenam Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan juga Baihaqi. Dan tadi kita nukilkan riwayat doa ini daripada riwayat Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Sebab itu kita dah belajar 3 riwayat. Berapa riwayat kita dah belajar pada doa iftitah? 3. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya 1. Kemudian yang kedua, wajah tu wajhi yang panjang tersebut. Dan yang ketiga, Allahu akbaru kabira. Lalu 3 riwayat yang kita belajar. Dan setiap riwayat itu kita telah sebutkan sumber-sumber yang dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Sebab itu kata Imam Nawawi, semua bacaan daripada ketiga-tiga riwayat itu, kata Imam Nawawi, memiliki dalil yang sahih
daripada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Nawawi, apa sumber dia? Daripada kitab mana? Di sini beliau tidak terangkan. Tapi kita dah nukilkan daripada tulisan Ibnu Hajar semalam dan hari ini. Lalu kata Imam Nawawi, semua bacaan itu memiliki dalil yang sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Lalu insya-Allah esok kita akan sambung riwayat 119. Minta maaf pada hari ini saya tak dapat berkongsi banyak kerana ada nak jumpa orang dan sebagainya. Insya-Allah kita akan sambung esok daripada riwayat 119 dan kita harap kita boleh habiskan fasal ini ataupun ucapan selepas takbiratul ihram ini kita boleh habiskan esok insya-Allah. Lalu terima kasih kepada semua, mohon maaf di atas kelewatan sebentar tadi. Lalu mohon sahabat-sahabat yang kali pertama jemput join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz, dan kepada sahabat-sahabat yang mana ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Adhkar, maka boleh tekan link yang berada di ruang komen, ataupun sahabat-sahabat kebanyakannya dah ada nombor Vital Book, maka boleh mesej kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Adhkar, kerana setiap hari ada sahaja yang ingin untuk mendapatkan kitab Al-Adhkar sebagai rujukan. Program percuma, kalau tak nak mendapatkan tidak ada masalah. Dan kalaulah ada yang kedua, kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan buku-buku Ramadan, maka sebaik-baiknya sebelum daripada Isnin ini, alias 28 hari bulan Ahad ini. Dan kemudian kalaulah ada yang ingin untuk menaja kitab yang akan didaurahkan oleh Al-Fadil Ustaz Hazri, kitab terbaru beliau pada 20 Ramadan ini, kerana beliau berharap nak mendaurahkan bersama dengan pelajar-pelajar madrasah, kerana tajuknya adalah berkenaan dengan mentakzimkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, adab-adab Al-Quran. Maka boleh juga maklumkan, insya-Allah moga-moga Allah balas kebaikan sahabat-sahabat dengan sebaik-baik ganjaran. Malam ini tak ada perkongsian maghrib, kita jumpa esok jam 8 pagi insya-Allah. Jam 8 pagi insya-Allah. Dan seperti mana yang saya maklumkan pagi tadi, bermula Ahad ini adalah pembacaan buku Marhaban Ya Ramadan yang kebanyakan sahabat dah ada. Dan kalaulah ada yang nak mendapatkan, maka boleh juga maklumkan, insya-Allah kita akan bantu untuk postkan insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.